Sesungguhnya Allah, Engkau sahajalah Tuhan yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, Allah Ta'ala beritahukan kepada kita bahawa Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu dalam keadaan kamu tidak ketahui apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah la'allakum tashkurun. Kemudian Allah Ta'ala kurniakan kepada kamu panca indera, as-sam'a, pendengaran, wal absar, dan la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu syukur pada Allah Ta'ala. Sebagai tanda kita bersyukur atas kurniaan pendengaran ini, kita mendengar ayat-ayat Allah. Kita mendengar nasihat-nasihat yang baik. Kita mendengar hadis-hadis Nabi SAW yang merupakan petunjuk jalan kita untuk ke syurga Allah Ta'ala. Sebagai tanda syukur kita atas kurniaan Allah Ta'ala penglihatan ini, lihatlah ayat-ayat Allah. Bagaimana Al-Quranul Karim dan tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala pada alam semesta ini, pada alam sekeliling kita, pada diri kita ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah Ta'ala nyatakan bahawa pada diri kamu pun ada tanda-tanda kebesaran Allah. Ciptaan Allah Ta'ala yang maha hebat. Kenapa kamu tidak mengambil fikiran ini? Allah Ta'ala kurniakan kepada kita akal fikiran yang waras, yang sempurna. Hargailah akal pemikiran ini. Hargailah kurniaan Allah Ta'ala yang membezakan antara manusia dan haiwan. Allah Ta'ala jadikan makhluk 3 golongan. Satu golongan makhluk yang ada akal sahaja tetapi tidak ada nafsu. Itulah para malaikat. Akal ada tapi Allah Ta'ala tak kurniakan rezeki. Allah Ta'ala tidak kurniakan nafsu kepada mereka. Golongan yang kedua ialah golongan yang Allah Ta'ala berikan nafsu tapi tidak ada akal. Itulah haiwan, binatang-binatang ternak, binatang-binatang buas. Semuanya itu ada nafsu tapi akal tidak ada. Ada lagi satu makhluk yang Allah Ta'ala kurniakan ada akal. Manusia boleh mengendalikan nafsu itu mengikut wahyu Allah Ta'ala. Memang kita ada nafsu tetapi jangan diikutkan hawa nafsu semata-mata. Nanti manusia akan rosak. Manusia akan binasa apabila mengikuti hawa nafsu semata-mata. Begitu juga apabila Allah Ta'ala hilangkan akal fikiran, maka rosaklah manusia. Harta benda yang ada padanya akan dirosakkan. Lihatlah bagaimana mereka yang kehilangan akal fikiran mereka. Mereka yang telah menjadi gila misalnya. Mereka tak punya apa, kadang-kadang berjalan ke sana kemari dalam keadaan bogel. Usahakan mereka inginkan wang, pakaian pada badan mereka pun tidak dipedulikan. Dalam keadaan busuk, dalam keadaan lusuh, koyak rabak pun mereka tidak. Maka akal adalah sangat berharga untuk kehidupan ini. Namun demikian akal tak dapat memikirkan tentang alam ghaib. Akal secerdik mana manusia sekalipun tak dapat mengkaji kehidupan di alam barzakh. Sebijak mana manusia sekalipun, sepakar mana sekalipun mereka dalam bab-bab sains dan teknologi, mereka tak dapat nak mendengar raungan rintihan ahli kubur. Mereka tak dapat nak mengkaji bagaimana neraka dan di manakah kedudukan neraka itu.
Mereka tak dapat nak meneropong ke alam angkasa raya sana, di mana langit, di mana arash, di mana sidratul muntaha. Semua ini adalah alam ghaib yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita tak dapat mencapainya melainkan dengan perkhabaran daripada Allah. Yang mana Allah Ta'ala turunkan wahyu. Allah Ta'ala utuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan khabar gembira dan khabar yang menakutkan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil. Satu hari, tuan-tuan, Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sebuah hadis riwayat daripada Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Jibril telah datang kepada. Dan Jibril berkata, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, maksudnya manusia, ish ma syi'ta, hiduplah apa sahaja yang kamu ingini. Hiduplah kamu, jalanilah kehidupan kamu di mana sahaja kamu ingini menjalani kehidupan itu. Di bandar, di desa, di pekan, di kota, di kampung, di hutan belantara, pergunungan. Jalanilah kehidupan kamu sesuka hati kamu. Tetapi ingat, suatu hari nanti, fa innaka mayyitun, kamu akan menjadi mayat. Isma syi'ta, hidupilah kamu. Jalanilah kehidupan kamu berkeluarga, keseorangan, bermasyarakat, menyendiri, terang, gelap, suasana bising, senyap. Jalanilah kehidupan kamu, tapi ingat suatu masa nanti kamu akan menjadi mayat. Isma syi'ta, hidup. Tapi ialah kamu. Kamu boleh berlari, kamu boleh berjalan, boleh melompat. Terbang sana, terbang sini. Ingat, suatu masa nanti kamu tak dapat lagi nak bergerak ke sana kemari. Kamu hanya mampu terbujur kaku. Kamu tak dapat memejamkan mata, melainkan orang lain akan menutupi kelopak mata kamu. Kamu tak akan dapat nak menarik nafas dan menghembuskannya, kerana jantung kamu telah berhenti berdegup. Paru-paru kamu juga telah terhenti. Aliran darah kamu juga terhenti. Pendengaran kamu juga hanya tinggal lubang-lubang telinga saja. Namun tak dapat mendengar apa-apa pun perkataan di dunia ini. Kerana apa? Fa innaka mayyitun, kamu akan menjadi mayat. Inilah peringatan yang sangat akan kematian. Kita lupakan bahawa kita akan hadapi satu alam yang lain selepas daripada ini. Kita terlupa bahawa satu masa nanti kita akan dimandikan. Hari ini kita boleh mandi, kita nak pakai sabun apa, nak pakai shampoo apa. Boleh gosok gigi, boleh bersihkan badan kita daripada najis dan kekotoran. Ingat, suatu masa nanti dikala kita menjadi mayat, orang lain akan mandikan kita. Orang lain yang akan membersihkan mulut kita. Orang yang akan menekan-nekan perut kita, mengeluarkan najis-najis yang tersimpan dalam badan ini. Fa innaka mayyitun, karena sesungguhnya kamu akan menjadi mayat. Isma syi'ta, hiduplah kamu. Kamu nak tidur sampai naik matahari, tak salat fardu subuh pun pulang. Sore tak mahu mendengar
nasihat-nasihat agama, mulut kamu tak mahu menyebut ungkapan-ungkapan kalimat-kalimat Allah, terpulang pada kamu. Tapi ingat, kamu akan menjadi mayat. Sungguh besar pengajaran daripada hadis ini, walaupun singkat sahaja, tapi sangat besar pengajaran kepada kita, puan-puan, tuan-tuan sekalian. Semua orang tak mahu jadi mayat, tak mahu mati. Lihat bagaimana seorang isteri yang kematian suami. Bagaimana suami kematian isteri dan pasangan. Anak-anak yang kehilangan ibu bapanya. Ibu bapa yang kehilangan anak-anak. Akan merasa sedih. Akan merasa pilu dan sayu. Kita daripada orang yang kita cintai. Bila kita menjadi mayat, kita akan terpisah daripada apa yang kita sayangi masa di dunia ini. Wang yang kita sayangi akan kita tinggalkan keseluruhannya. Kenderaan yang kita sayangi, kita menggosoknya, menggelaknya setiap hari. Beli dengan harga yang mahal. Kenderaan yang kita idam-idamkan, jenama yang terpilih. Tetapi ingat, kamu akan meninggalkan bila kamu bergelar sebagai mayat. Apabila berakhirnya kehidupan ini, tuan-tuan, puan-puan sekalian, jasad ini tak memerlukan kepada kenderaan yang selesa lagi dah. Bahkan kenderaan ialah kereta jenazah dari masjid-masjid, surau-surau yang diwakafkan, tidak hak milik sesiapa. Yang kita tak akan diletak di atas kusyen yang tapi kita dibaringkan dalam keranda yang sepi, yang bersendirian. Sememangnya keranda dibina untuk seorang sahaja. Tidak dibenarkan orang lain mendampingi kita dalam keranda itu. Walaupun kita mati, walaupun anak-anak kita yang meninggal dunia, walaupun pasangan kita meninggal dunia, dia hanya seorang sahaja. Begitu juga liang lahat yang digali untuk seorang sahaja. Bersendirianlah kita di sana. Tuan-tuan, hakikat perjalanan ini sangat jauh dan sangat jauh dan sangat jauh. Di hari yang merupakan penghulu segala hari ini, hari Jumaat di pagi yang penuh dengan barakah ini, saya ingin mengajak diri saya dan tuan-tuan pendengar sekalian agar beristiqamahlah dalam beribadah kepada Allah. Agar berterusanlah kita dalam ketaatan kepada Allah. Kita beribadah bukan sahaja di bulan Ramadan. Kita baca Quran bukan sahaja di bulan Ramadan, tetapi di bulan-bulan yang lain. Kita mesti berterusan dalam mengerjakan amal-amal saleh. Kita tidak mengetahui dengan amalan mana kita akan dijemput oleh Allah untuk ke syurga. Kita akan sama dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi amalan itu kita anggap kecil sahaja. Siapa tahu boleh jadi dengan amalan yang sekecil itu, kamu tak pernah terlintas di fikiran kamu. Karena dengan amal itu kamu dapat rahmat daripada Allah. Kamu dipersilakan ke syurga.
Suatu hari Nabi SAW kelihatan riang gembira, tersenyum baginda sehingga menampakkan gigi baginda. Para sahabat bertanya, apakah yang menyebabkan baginda begitu gembira? Nabi SAW menyatakan, aku diperlihatkan seorang lelaki yang mundar-mandir di dalam syurga, yang redup, nyaman, dan dia terlalu bergembira mundar-mandir ke sana kemari kerana terlalu gembira. Kerana dia mendapat masuk syurga Allah kerana sebab dia mencantas satu ranting yang menghalang lalu lalang orang ramai. Kerana itu, dia dipersilakan ke syurga, berhak mendapat rahmat Allah. Hanya ranting kayu yang menghalang ataupun menyusahkan orang mukmin melaluinya. Dia mencatat hanya beberapa saat saja mencampakkan ke tepi jalan dan orang mukmin dapat melaluinya dengan tanpa gangguan lagi. Kerana itu, dia berhak mendapat rahmat Allah Ta'ala dan dipersilakan. Begitulah yang pada seorang lelaki yang dia pernah memberi minum air kepada seekor anjing. Yang kehausan yang mengais-ngaiskan kaki kerana terlalu dahaga. Lalu dia turun ke dalam telaga dan memberi minum pada anjing itu. Dia mendapat rahmat Allah Ta'ala dan dipersilakan ke syurga. Diampunkan seluruh dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam syurga. Dan siapa tahu dengan kita mengorbankan beberapa minit masa pada hari ini untuk mendengar tazkirah ini dan kuliah-kuliah agama dihidangkan. Siapa tahu dengan pengorbanan masa sebanyak ini, beberapa detik ini, kita mendapat rahmat Allah Ta'ala dan dipersilakan ke syurga. Siapa tahu sumbangan-sumbangan yang Tuhan 10 sen, tetapi ia dipandang oleh Allah Ta'ala dengan pandangan rahmat. Dengan 10 sen itu kita berhak mendapat rahmat Allah dan kita dipersilakan ke syurga. Subhanallah. Sesiapa yang membantu mempermudahkan, menjayakan majlis ilmu, Allah Ta'ala permudahkannya jalan-jalan ke syurga. Sesiapa yang mempermudahkan, membantu, menggerakkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya mendapat ilmu, maka Allah Ta'ala akan permudahkannya jalan-jalan ke syurga. Sahhalallahu bihi, Allah Ta'ala akan permudahkan baginya tariqan ilal jannah, dalam perjalanan dia menuju ke syurga Allah. Amin. Yang remeh kepada amal-amal saleh yang kita lakukan. Sesungguhnya ahli syurga mereka itu bersegera dalam melakukan kebajikan dan amal-amal saleh. Sebaliknya ahli neraka itu mereka akan bersegera menghalang orang-orang beriman daripada melakukan kebaikan. Ahli neraka itu mereka yasudduna an sabilillah. Mereka sentiasa menghalang orang ramai daripada jalan Allah. Dan sangat menyusahkan orang-orang yang beriman. Tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala kurniakan kepada kita
dengan usia yang beberapa detik sahaja jika dibandingkan dengan akhirat. Beberapa saat saja. Itu yang mana kehidupan dunia ini jika dibandingkan dengan akhirat hanya satu pagi ataupun satu petang. Satu petang atau satu pagi sahaja. Dalam hal sesingkat ini pun, mengapa kita tak dapat membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan masa yang banyak, masa-masa terluang. Baik itu bila kamu berada di waktu pagi, jangan kamu tunggu-tunggu datangnya waktu petang. Apabila kamu berada di waktu petang, jangan tunggu-tunggu datangnya malam, kata Ibni Umar. Bermakna di malam hari, ada amalan untuk di malam. Perkara menguntungkan kamu untuk di pagi hari. Jangan habiskan masa dengan begitu sahaja. Subhanallah. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan. Dan sebahagian daripada malam fasjud lahu adalah kamu ruangkan masa untuk bersujud. Dikala lutut kita, dua belah lutut kita, dua belah tapak tangan kita, dua belah jari jemari kaki kita dan dahi kita boleh melaksanakan sujud kepada Allah Ta'ala. Lakukan dengan sebaik-baik. Dengan seikhlas hati. Sebelum kita tidak mampu lagi untuk bersujud kepada Allah. Wasabbihhu lailan tawila, dan malam yang panjang. Subhanallah, 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 subhanallah. Supaya kita merasa kelazatan menyebut nama Allah. Supaya kita merasa kelazat memuji-muji Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Selagi mana kita masih boleh menyebut la ilaha illallah, ulangilah kalimat itu. Sebagai tanda tidak lekang daripada mulut kita untuk berzikir, tahmid, bertahlil dan sebagainya, sebagai kerinduan hamba terhadap Allah pencipta. Allah yang maha kaya lagi maha agung, menceritakan segala-galanya di dalam Al-Quran. Allah menceritakan bagaimana sifat-sifat ahli syurga. Sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tentang sifat-sifat ahli syurga. Begitu juga dinyatakan tentang sifat-sifat ahli neraka yang sangat mengerikan. Allah mampu menciptakan makhluk sehuduh-huduh. Dan ketahuilah sehuduh-huduh, seburuk-buruk makhluk Allah Ta'ala ialah ahli neraka. Sehina-hina makhluk Allah Ta'ala ialah ahli neraka. Walaupun ada makhluk Allah Ta'ala di dunia pada hari kita merasa jijik melihatnya, namun dia tidak hina di sisi Allah. Dan Allah Ta'ala tidak menghinanya. Kita juga dilarang menghina binatang yang kita merasakan huduh. Kita berdosa jika kita mengkritik ciptaan Allah Ta'ala semasa merasa takut dengan ular. Tapi jangan menghina ular. Ialah ciptaan Allah Ta'ala, dan ular tidak hina.
Boleh jadi kita merasakan keji dengan khinzir, dengan anjing. Kerana dia adalah najis mughallazah dan begini-begini. Tetapi makhluk itu ciptaan Allah Ta'ala dan bukan hina. Dia tidak akan dihumbankan ke dalam api neraka. Haiwan-haiwan walaupun kita merasa jijik dan geli geleman, geli, takut, namun dia tidak hina di sisi Allah. Karena begitu rupa paras yang Allah jadikan. Bukan kerana dosa haiwan itu. Bukan kerana kejahatan dia lakukan. Bahkan dia tidak berdosa. Ini bukan oleh Allah. Azabum muhin. Walil kafirina azabum muhin. Dan bagi ahli neraka itu, mereka akan menerima azab yang sangat menghinakan. Allah Ta'ala mengutuk ahli neraka. Allah Ta'ala menghina kerana dosa-dosa mereka yang lakukan. Allah Ta'ala tak pernah menghina makhluk-makhluk lain. Tetapi Allah Ta'ala menghina makhluk Allah yang menjadi ahli neraka. Oleh itu, mohonlah kepada Allah Ta'ala, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika. Wahai Allah, kemohon keredaanmu dan aku inginkan syurga. Aku mohon Allah Ta'ala tidak akan memasukkan manusia, orang-orang kafir ke dalam neraka dengan rupa manusia. Walaqad karramna bani Adam. Demi sesungguhnya kami memuliakan anak-anak Adam. Allah Ta'ala memuliakan anak-anak Adam. Dengan rupa paras ini, Allah muliakan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Sesungguhnya kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik kejadian. Sebaik-baik rupa paras. Allah menyatakan manusia itu adalah sebaik-baik kejadian. Sebaik-baik makhluk ciptaan Allah. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia menjadi sehina-hina, serendah-rendah tu. Melainkan orang yang beriman dan melakukan amal-amal saleh. Mereka itu tinggi kedudukan. Tingkatan-tingkatan syurga makin tinggi, makin hebat nikmatnya, makin tinggi, makin hebat nikmat. Dan syurga paling tinggi ialah syurga Firdaus. Bersama Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam. Mudah-mudahan kita ditempatkan bersama Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Orang-orang salih. Amin ya rabbal alamin. Dalam syurga. Namun neraka itu makin dalam, makin panas, makin dalam, makin panas, makin hina, makin gelap. Dan neraka itu panas dan gelap. Satu riwayat menyatakan bahawa api neraka itu, apabila Allah Ta'ala jadikan dia, Allah panaskan dia 1000 tahun. Jadi dipanaskan lagi selama 1000 tahun, apinya bertukar menjadi putih. Dipanaskan lagi, dinaikkan darjah kepanasan 1000 tahun, dan apinya bertukar menjadi hitam. Ketahuilah neraka Jahannam itu tersangat gelap, lagi tersangat panas. Dia punya lorong-lorong yang dalam. Lembah-lembah dan gaung yang sangat membinasakan.
Tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Karena kita takutkan Allah. Kita sanggup membaca Al-Quran, sanggup berzikir, beristighfar. Suatu hari tak dapat, siapa dapat menolong kita? Yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tak dapat bermanfaat lagi, segala anak pinak, harta benda, mereka datang menemui Allah dengan jiwa yang tenang. Oleh itu, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, berbekallah dengan bekalan taqwa. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu dengan satu bekalan yang sangat mahal nilainya. Ialah bekalan taqwa kepada Allah Subhanahu. Jangan kita pandang remeh kepada insan-insan yang lain. Semata-mata pandangan zahir sahaja. Jangan kita memuji-muji seseorang kerana semata-mata pandangan zahir sahaja. Tapi Allah Ta'ala Maha mempunyai pengetahuan yang sangat luas. Allah Ta'ala Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh itu, jadilah insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Berterusan melakukan amal-amal saleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wala hawla wala quwwata illa billah. InsyaAllah sekadar itu untuk pagi ini insyaAllah. Dalam sediakan datang kita akan bicarakan tentang bagaimanakah sifat-sifat keji yang ada pada ahli neraka. Agar kita menjauhinya semasa di dunia ini. Allah Ta'ala memelihara kita daripada azab api neraka di hari akhirat. Saya doakan agar kita semua disatukan dalam syurga nanti. Ziarah menziarahi, kunjung mengunjungi. Salam. Jangan seperti ahli neraka saling bermaki hamun. Saling tuduh-menuduh antara satu sama lain. Saling menyalahkan dan dipersalahkan. Tidak ada ketenangan dalam api neraka. Tidak ada kebahagiaan walaupun satu detik. Bahkan ia penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan penderitaan yang tidak ada penghujung. Oleh itu, teruskanlah kita dalam keadaan abdikan diri kepada Allah dan ikhlaskan niat kerana Allah. Sekali itu untuk pagi ini. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita buka soalan. Jika ada yang nak bertanya, silakan. Apa-apa soalan saja Ustaz ya? Boleh ya? Okey, silakan. Ada yang nak bertanya? Okey, Puan Asnani, silakan. Ya, terima kasih Ustaz. Saya nak tanya Ustaz, macam mana kita nak lahirkan perasaan ikhlas kita tu, beribadat dengan Allah dengan kata ikhlas. Sebab susah sangat nak buat ikhlas je Ustaz. Terima kasih. Memang benar susah kita melahirkan keikhlasan itu. Melainkan sememangnya kita ikhlas. Imam Ghazali rahimahullah pernah menggambarkan keikhlasan itu bagaikan seekor semut yang berwarna hitam. Berjalan di atas seketul batu yang besar yang juga berwarna hitam.
semut yang berwarna hitam, di atas batu yang berwarna hitam, di malam yang tersangat gelap. Nak lihat memang tak nampak. Nak dengar sememangnya tak dengar kerana semut berjalan di atas batu yang besar. Oleh itu tak ada siapa boleh menilai keikhlasan melainkan diri kita sendiri dan Allah Ta'ala yang Maha mengetahui. Ada orang yang pergi berjihad, berperang, inginkan kemasyhuran, inginkan disebut-sebut namanya sebagai pahlawan. Hingga dia terbunuh di medan perang itu. Tetapi akhirnya ia dihumpankan ke dalam api. Allah Maha mengetahui kerana terselit dalam hatinya inginkan yang dermawan. Allah bertanya kepadanya, apa yang kamu lakukan dengan harta yang aku berikan padamu? Wahai Allah, aku belanjakan pada anak-anak yatim, pada kebajikan, bantu orang, fisabilillah sebagainya, kerana mencari keredaan. Allah Maha mengetahui menyatakan, bohong kamu. Kau belanjakan harta kamu untuk dapat puji-pujian orang. Orang telah memujikan kamu. Wahai malaikat, sirit orang ini ke neraka. Sirit dan umban orang ini ke dalam neraka. Ada orang yang diberi ilmu dan kepandaian melalui kitab Allah. Dia mengajarnya, menyebarkan ilmu-ilmu agama. Tapi Allah Maha mengetahui apa yang terselit dalam hati. Inginkan puji-pujian, inginkan kemasyhuran. Allah menyatakan, bohong kau. Kamu sebarkan ilmu bukan kerana Allah. Kamu sebarkan ilmu kerana inginkan herit dan umban orang ini ke dalam neraka. Allahu Akbar. Oleh itu keikhlasan itu lakukan demi mencari keredaan Allah Ta'ala. Mengapa orang nak puji kita? Silakan. Dan sememang kita suka memuji kebaikan, tetapi hati kita melakukan kebaikan itu jangan buat kerana manusia, tapi tunaikan kerana Allah. Jika terdetik di hati kita kerana lainnya, terus beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Selamatkan amal-amal saleh kita agar tidak menjadi beban kepada kita di hari akhirat yang tidak mengecewakan kita. Allah. Terima Okey, kasih Ustaz. sama. Okey, ada lain-lain soalan? Silakan. Nampaknya itu saja soalan yang terakhir Ustaz ya. Okey. Alhamdulillah, jazakallah khairan kepada Ustaz Al-Fadhil Ustaz Fikri, dan terima kasih atas kesediaan perkongsian ilmunya yang cukup jelaskan buat kita tentang sifat-sifat ahli neraka. Dan banyak lagi lah gambaran neraka yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, dan tujuannya gambaran ini diberikan adalah untuk memberi keinsafan kepada kita sebagai hamba-Nya. Dan akhir kata, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik hidayah dalam setiap perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Dan Ustaz, saya kembali kepada Ustaz untuk menangguhkan dulu majlis ilmu ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta. نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sekali bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas pesan ilmunya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jumpa lagi kita, selamat Hari Raya.